Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, hari ini kita sambung sedikit lagi dalam bab 5 kongruen pembesaran dan gabungan transformasi. Baik, kita ingat semula sentiasa ingat bahawa ada 4 jenis transformasi dalam bab ini, iaitu translasi, iaitu pergerakan mengikut arah ke kanan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Itu translasi, kemudian kamu belajar pantulan dan ulang kaji semula pantulan. Pantulan yang penting mesti ada paksi pantulan. Mesti ada paksi pantulan. Kemudian putaran. Putaran ialah memutarkan atau memusingkan suatu objek itu mengikut arah jam atau lawan jam dan mengikut pusat putarannya, dan sudut berapa 90 ke 180 darjah. Dan satu lagi transformasi ialah pembesaran, iaitu mesti ada pusat pembesaran dan faktor skala. Ini semua kamu dah tengok dengan terperinci sebelum ni. Baik, hari ini kita nak tengok bagaimana memerihalkan gabungan transformasi. Macam mana nak buat perihalan, bagaimana nak memerihalkan, macam mana nak menceritakan gabungan transformasi. Ingat semasa memerihalkan gabungan transformasi A, B, kita perlu mengikut tertibnya. Iaitu kita perihalkan dahulu transformasi B diikuti dengan transformasi A. Sama macam kita buat untuk lukis image apabila diberi objek, kita akan buat transformasi B dahulu, barulah kita ikuti dengan transformasi A. Begitu juga dengan perihalan. Perihalan maknanya kita nak huraikan. Kita akan huraikan dahulu transformasi B, kemudian diikuti dengan transformasi A. Kalau kamu tengok kepada rajah ni, baik objek, kalau kamu nak tengok apakah bentuk transformasi itu, mula-mula pergi dekat objek. Lepas kamu pergi dekat objek, tengok bentuknya, adakah image-nya kongruen ataupun image-nya bukan kongruen. Kongruen maknanya sama besar, sama saiz. Kalau bukan kongruen, kalau image tu kongruen, pergi tengok orientasi dia. Orientasi bentuk dia sama ke atau orientasinya bentuk songsang. Kalau orientasi bentuknya sama, jarak di antara setiap sepadan adalah sama, jarak di antara setiap titik sepadan adalah sama, maksudnya transformasi yang berlaku di situ ialah translasi. Tapi kalau objek dengan image yang kongruen, orientasinya bentuk sama, masih bentuk sama, tapi jarak di antara setiap titik sepadan adalah berbeza, maka itu adalah putaran. Apakah jenis transformasi kalau ada objek, kemudian image-nya kongruen, image tu saiz sama, tapi orientasi dia bentuk songsang. Tadi bentuk dia sama, ni bentuk songsang, maknanya telah berlaku satu transformasi pantulan. Baik, satu lagi. Kalau satu lagi, satu lagi dah tentulah kalau kita ada objek, image ni bukan kongruen. Bukan kongruen maknanya saiz dah berbeza. Kemudian serupa dan keserupaan dan saiznya berbeza, itu dah tentulah transformasi pembesaran. Jadi kamu boleh agak dahulu, boleh dapatkan gambaran dahulu apakah transformasi-transformasi yang berkaitan dalam gabungan transformasi tersebut sebelum kamu perihalkan. Kita tengok contoh. Contoh 19 dalam buku teks. Dalam rajah di bawah, E' ialah image bagi objek E. Jadi ini ialah objek. E' ni ialah image. Di bawah gabungan transformasi ST. Perihalkan transformasi T. Dia nak kamu perihalkan transformasi T, itu yang pertama. Yang kedua, perihalkan transformasi S. Dekat sini, kalau kamu tengok bentuk, yang pertama kamu nampak objek ni bentuknya tak serupa, betul? Bentuknya tak serupa dengan E'. Bentuk objek E tak serupa dengan E'. Maknanya kalau kamu tengok balik tadi, laluannya objek yang bukan kongruen, saiz tak sama dah. Situ ada berlaku pembesaran. Ada satu tu mesti pembesaran. Maknanya yang T ni ialah ada pembesaran.
yang kedua ni ialah pembesaran. Okey. Yang pertama ni ada sesuatu berlaku kerana orientasi ni berubah. Dia bukannya pantulan, sebab kalau pantulan dia akan pergi ke sama ada kalau pantulan paksi tegak, dia akan memantul di sebelah sini je kan, bentuk dia akan jadi macam tu. Tapi ini sekarang bukan pantulan. Okey. Baik, satu cara ni ialah transformasi T ialah putaran 180 darjah pada pusat negatif 26. Macam mana kamu tahu ialah putaran? Okey. Yang pertama, bentuknya sama. Okey, bentuk ni nampak tak, bentuk yang kecil ni sama. Okey. Putarkan, kalau kamu putarkan untuk sampai ke bentuk image yang besar tu. Okey. Ini satu cara. Sebenarnya kamu kena bayangkan juga ataupun kamu kena gambarkan juga apa yang berlaku di situ antara gabungan dua transformasi itu. Okey. Jadi sekarang ni kamu putarkan, ini pusat pembesaran. Okay, kamu putarkan dia 180 darjah, dia akan jadi terbalik macam ni. Okey, ni 180 darjah. Okey, satu garis lurus 180 darjah. Jadi setiap bucu ni A, B, C, D, ini dah ada E kan, F lah. Dia akan terbalik ke sini. Macam tu. Okay, mula-mula dia akan putar. Jadi T ni ialah putaran. Jadi transformasi T yang pertama A, yang pertama T mestilah putaran. Kalau kamu jawab putaran ni pun dah dapat satu markah. Okay, putaran, bila kamu nak huraikan ataupun nak perihalkan putaran, mesti ada apa? Mesti ada pusat putaran. Okay, mesti ada pusat putaran. Okay, macam mana pusat putaran tu? Macam mana kamu nak cari pusat putaran? Okay, yang ini okay, mesti jaraknya sama. Ni 1, 2, 3. Sini pun 1, 2, 3. Okay, jadi yang B ni akan pergi ke sini, B prime. Yang C akan putar ke sini, C prime. Macam tu. Bucu A akan pergi ke macam ni. Bucu A akan pergi 180 darjah juga, pergi ke sini melalui pusat putaran. Ini bucu A. Okay, bucu A. Itu. Kamu akan dapati bahawa A tu akan jatuh kat sini, A prime ni. Inilah sini patutnya bucu tu, okay, A prime. Macam tu. Sini bucu D prime. Okay, masa diputar 180 darjah. Baik, kena ada perihalan putaran. Putaran mesti ada pusat putaran negatif 26. Okey, arah putaran, kalau arah putaran ni kamu ikut jam ke lawan jam pun sama sebab dia 180 darjah. Tapi kena ada pusat putaran 180 darjah. Itu cara kamu memperihalkan transformasi putaran. Baik, kita putar, selepas putar kita besarkan. Okey, macam mana cara kita nak besarkan? Maksudnya S ni dah tentu pembesaran. S ni sudah tentu pembesaran. Kenapa? Sebab tadi daripada E, objek, pergi ke image yang putaran ni, yang kecil ni kan, yang cikgu colorkan warna merah ni. Okey, itu image ni tidak berubah, saiz tak berubah. Sekarang ni pembesaran, kamu kena cari huraikan ataupun perihalkan apa sifat-sifat pembesaran. Pembesaran kena ada apa? Pembesaran kena ada pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran dekat mana? Dekat mana pusat pembesaran ni? Okey, macam mana kita nak cari pusat pembesaran? Kita pernah buat dalam kelas hari tu. Okey, sambungkan semua bucu yang sepadan. Okey, cikgu sambung bucu sepadan. Macam mana bucu sepadan ni? Okey, bucu ni bucu D prime dengan bucu D prime prime ni. Dan ni bucu D prime prime. Kejap. Bucu D prime prime. Bucu C ni akan pergi ke sini, betul? Ni C prime prime. Okey, bucu A akan pergi ke sini, A prime prime. Bucu B memang kekal dekat situ. Jadi kalau kamu ambil pembaris untuk tentukan pusat putaran, kalau kamu nak tentukan pusat putaran,
Okay, ambil pembaris. Okay, lukiskan, sambungkan D dengan D prime prime. Okay, cikgu pun sambunglah. Sambung kat sini. Okay, sambung. Lukis garis. Satu. Jadi kalau dapat dua je pun dah okay. Kalau sambung dua je pun kamu dah dapat, dah jumpa dah pusat putaran tu kat mana. Okay, A, bucu A dengan A prime dengan A prime prime. Okay, cikgu sambung. Tengok garis warna purple je Okay. Dah nampak tak dekat mana pusat putaran? Dah nampak kat sini kan? Ni. Bukan pusat putaran ni, pusat pembesaran. Sorry, hari tu pun cikgu tersilap sebut dalam kelas kita hari Selasa tu. Jadi, kalau pembesaran, pusat pembesaran. Kalau putaran, pusat putaran. Macam tu. C dengan C prime prime. C prime dengan C prime prime. Okay, sambung. Okay, memang situlah kan pusat putaran dia. Jadi pusat putarannya dekat sini. Koordinat dia apa? 1, 6. 1, sini 1, 6. Koordinat 1, 6. Jadi pusat pembesarannya ialah di 1, 6. Okay, kalau ada kalau nak perihalkan pembesaran, satu kena sebut pembesaran. Yang kedua kena ada pusat pembesaran. Berapa kali dibesarkan? Itu kita namakan dia faktor skala. Faktor skala berapa? Cuba tengok ni. Antara image warna merah ni dengan warna pink tu. Warna merah dengan warna pink yang kita besarkan tadi. Bezakan sisi image, macam mana nak kira faktor skala? K sama dengan sisi panjang, ingat balik ini rumus ni, panjang sisi image bahagi dengan panjang sisi objek. Okey, sisi image pilih satu je. Image yang besar ni kan? Okey, pilih satu. Image 1, 2. Okey. 2 bahagi dengan objek 1. Jadi dibesarkan 2 kali ganda. Tengok tepi ni pun kan? Image berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga kan? Kalau 6 bahagi dengan 1, 2, 3. Bahagi dengan 3 pun dapat 2 juga. Jadi faktor skalanya ialah 2. Jadi kamu buatlah ayat yang kemas sikit. Transformasi S ialah pembesaran. Kena sebut sebab kita ada 4 jenis transformasi. Jadi kalau kamu tak sebut, tiba-tiba kamu tulis pusat pembesaran, kamu tertinggallah satu point kat situ. Jadi transformasi S ialah pembesaran pada pusat 1, 6 dengan faktor skala 2. Itu cara kita nak memperihalkan transformasi pembesaran. Ingat jadi di bawah gabungan transformasi ST, kita perihalkan T dahulu, barulah kita diikuti dengan perihalan bagi transformasi S. Okey. Ini satu cara. Ada beberapa gabungan transformasi, kita boleh perihalkan dia sebagai transformasi tunggal. Transformasi tunggal maknanya satu je. Macam ni tadi kan 2 kan? Ini 1, yang ni 2. Kita gunakan gabungan transformasi. Okey, seterusnya perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST. Kalau kamu tengok contoh ini contoh 19, selain daripada gabungan transformasi ST, sebenarnya E ni boleh pergi terus kepada image E prime melalui satu transformasi tunggal, iaitu pembesaran. Okey, pembesaran. Terus pergi pada pembesaran. Maknanya tak ada gabungan transformasi. Okey, pembesaran macam mana nak perihalkan dia ni? Kalau kamu ingat balik, macam mana kalau kita nak perihalkan transformasi tunggal, guna pembesaran saja. Ingat balik bentuk ni kan, kalau ini ialah pusat pembesaran, kalau negatif 3, 6 ialah pusat pembesaran, faktor skalanya mesti negatif sebab dia terbalik daripada, katakan ini pusat pembesaran kan, kamu ada objek. Bila kita nak cari image di belakang daripada pusat pembesaran, dia akan terbalik, dia akan terbalik. Terbalik, songsang lah dia akan tersongsang, dan faktor skalanya negatif. Jawapan faktor skala yang ni negatif. Jadi sekarang ni kamu cuma nak kena tentukan pusat pembesaran je lah. Pusat pembesaran dengan faktor skala negatif tu berapa. Macam mana cara dia hari tu? Nak cari pusat pembesaran. Kamu bayangkan negatif 36 ni tak ada lagi
Kamu bayangkan macam soalan ni, negatif 36 ni kamu tak tahu kat mana-mana. Okey. Cikgu boleh besarkan tak? Okay, cuba kita besarkan sikit. Okey, kejap katalah kita padam ni. Sekejap. Kita padam ni. Jangan. Padam sikit ni. Okey, padam sekejap. Cuba kita tengok. Cuba kita cari pusat pembesaran daripada gambar ni. Okey. Daripada gambar ni. Sekejap. Tak mahu pula dia bergerak ni kenapa? Okey, tak apa. Ini kita cari pusat pembesaran. Katalah ni bucu dah tak nampak hujung ni. Baik, tentukan bucu yang sepadan. Bucu yang sepadan macam mana? Okey, bucu yang ni akan pergi ke sini. Okey, akan bersambung dengan bucu tu. Bucu ujung tu kita dah ada bucu ujung ni dah hilang. Okey. Sekali. Bucu ni A pergi ke A prime sini. Okey, bucu B pergi ke B prime bawah ni. Cikgu rasa 2 pun dah cukup untuk tentukan pusat pembesaran. Okay, ambil pembaris kita ni. Okay, sambungkan B dengan B prime, A dengan A prime untuk tentukan pusat pembesaran. Macam ni. Okay, lepas tu sambung. Okay, ambil A dengan A prime pula. Okay, ni dengan sini. Okay, naikkan sikit, sambungkan ni bawah. Saya rasa kamu dah mahir dah ni. Nak cari pusat pembesaran. Nak cari pusat pembesaran. Okay, dah. 2 ni pun cukup untuk kita tentukan pusat pembesaran. Kat sini kan? Kat sini, tengah-tengah ni. Ada berapa ni? Negatif 3, ni negatif 3, sini 6. Negatif 3 dengan 6. Okay, jadi, itu sebabnya kamu dapat pusat pembesaran negatif 3, 6. Jadi, untuk jawab soalan B ni, pusat kita tulis itu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi T ialah pembesaran. Okey, kena sebut ni pembesaran pada pusat negatif 3, 6. Kamu dah lukis tadi, dah dapat. Faktor skala berapa? Faktor skala cuba tengok. Ini objek 1, dia akan jadi 2. Betul? Sisi yang ni 2. Dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Akan jadi 4. Maknanya dia besarkan 2 kali. Tetapi oleh kerana dia duduk di belakang bertentangan daripada pusat pembesaran, faktor skalanya ada negatif 2. Contoh. Okay, itu caranya kamu memperihalkan transformasi tunggal. Tunggal maknanya satu je. Sekali je dia terus boleh jadi bentuk E prime daripada objek kepada image. Tadi kita gabungkan. First step dia putar dulu, lepas tu besarkan, macam tu. Tapi tak semua, tidak semua. Nampak tak? Siapa tu? Okey, bukan semua gabungan transformasi dapat diperihalkan dalam transformasi tunggal. Tak semua. Tengok keadaan. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan transformasi. Tengok contoh 20. Rajah di bawah menunjukkan peta bagi satu kawasan hutan lipur. Kawasan berwarna merupakan habitat sekawan hidupan liar. Okay, kawasan C4 A, B, C, D dan QRSB merupakan pondok pemerhatian aktiviti hidupan liar. Okay. Baik, konsep transformasi digunakan untuk membina pondok pemerhatian tersebut dengan keadaan A, B, C, D ialah image. Bagi PRTU di bawah gabungan transformasi UV. Okey, apa maksud transformasi UV? Bermakna kalau daripada objek, kita akan buat V dahulu, kita akan dapat image yang pertama. Okey, kemudian kita buat U untuk dapatkan image yang kedua. Kalau kamu ingat semula, sebelum ni kita belajar apabila ada gabungan transformasi UV, maknanya kita akan buat transformasi V dahulu, kemudian kita baru ikuti dengan transformasi U, daripada objek kita akan dapat image yang kedua. Baik, sekarang ni soalan pertama, perihalkan selengkapnya transformasi V. Transformasi V. Baik, transformasi V ialah kalau kamu tengok gambar ni, okay, objek A, B, C, D ni ialah image daripada PRTU.
Yang besar ni ialah objek. Yang besar ni kesemuanya ialah objek. Yang ni. Macam tu. Jadi daripada objek nak ke image ni, apa yang berlaku? Mula-mula mestilah dikecilkan. Okay. Dikecilkan ataupun dibesarkan 1 per berapa skala dia. Mula-mula dikecilkan kepada bentuk sisi 4 ni. Lepas tu apa yang dibuat dekat sini? Dia buat sesuatu dekat satu transformasi, iaitu sama ada pantulan, putaran ataupun translasi. Okey, kita buat satu-satu dulu. V ialah pembesaran. Kalau pembesaran kena ada apa? Pusat pembesaran. Kena ada pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran macam mana kita nak cari pusat pembesaran? Kita ambil pembaris, sambungkan koordinat yang sepadan. Okay, cikgu ambil T, cikgu sambung dengan S. Bucu yang sepadan tu, bukan koordinat, bucu. Okay. Kita lukis satu garis. Dekat sini, cikgu sambungkan bucu T dengan bucu S. Okay. Kita nak cari pusat pembesaran kan? Okay, pilih satu lagi bucu yang sepadan. Kemudian sambungkan, cikgu pilih. Okay, cikgu pilih U dengan V. Okay, bucu U. Bucu V ni apabila dikecilkan, dia akan pergi ke V. Okay, kita pun sambungkan U dengan V. Dapat tak ada? Kamu kena lukiskan kemas Okay. Lukis. Dua garis ini sudah cukup untuk memberi kita, menunjukkan pada kita dekat mana pusat pembesaran. Jadi pusat pembesaran sebenarnya dia akan bertindih antara dua garis merah tadi di sini. Di 01. Jadi ini pusat pembesaran 01. Okay, apa lagi yang kena ada dalam pembesaran? Faktor skala. Bila kamu huraikan ataupun kamu perihalkan pembesaran, kena ada faktor skala. Faktor skala ialah berapa kali gambar yang besar PUTR ni, PRTU itu dikecilkan, berapa kali. Oleh kerana dikecilkan, kita akan sebut, faktor skala kita mesti 1 per, berapa kali dikecilkan ni. Kalau kamu tengok, jarak sisi daripada pusat pembesaran. Jarak sisi dari pusat pembesaran. Ini pusat kita. Okay. Sini ialah jarak image, 2 kotak. Jarak objek daripada pusat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 kali dibesar. 6 sisi tu daripada jarak, daripada pusat pembesaran. Maknanya faktor skala ni ialah rumus K, panjang sisi image bahagi dengan panjang sisi objek. Okay, iaitu panjang sisi image berapa? 2. Panjang sisi objek 6. Itu jadi K ni ialah faktor skala. Faktor skala ni ialah 1 per 3. 1 per 3. Macam tu. Jadi kamu dah pun memperihalkan V dahulu. Apa yang berlaku tadi? Daripada sisi 4 PRTU, kita kecilkan ataupun kita besarkan dengan faktor skala 1 per 3 pada pusat pembesaran 01. Okey, dah selesai lah. Jadi sekarang ni selepas daripada pembesaran tu, sekejap. Daripada pembesaran tu, kita dah habis cerita pembesaran. Cikgu padam yang lama. Okey, cikgu padam yang lama ni. Dah selesai, kamu dah takrifkan tu. Sekarang daripada sisi 4 yang kecil tadi, image yang pertama. Yang ni kan? RQVS, SRQV ni. Kita mula daripada sini pula. Kita mula daripada sini. Image yang pertama tadi. Okey, sekarang apa berlaku apabila image ini pergi ke ABCD? Apa yang berlaku? Kamu nampak bentuknya tak berubah. Okey, maksudnya dia adalah transformasi isometri. Transformasi isometri ada 3.
Sama ada translasi ataupun pantulan ataupun putaran. Okey, cuba kita tengok satu-satu. Kalau dia translasi, dia tak boleh bergerak macam ni. Translasi dia cuma bergerak kalau dia segitiga macam ni. Kalau translasi pun dia akan jadi segitiga juga. Arah sama, bucunya akan menghadap ke arah yang sama. Tapi sekarang ni bukan. Dah terbalik ni, dah terbalik, dah tertongging. Jadi translasi bukan transformasi ni. Untuk jawab soalan you ni, untuk perihalkan you tu. Kemudian kamu tengok, adakah ni pantulan? Ini macam tak memantul kan? Kata kalau pantulan, dia akan pantul macam ni. Kalau ada paksi pantulan. Kan? Kalau ada paksi pantulan tengah-tengah ni. Tapi ini bukan juga pantulan. Jadi kemungkinan ni, ini yang tinggal ialah putaran. Jadi kamu kena perihalkan putaran. Kelihatannya macam diputar lah ni kan. Diputar. Tapi arah mana kita tak pasti. Jadi ini ialah putaran. Bila kita nak perihalkan putaran, kena ada pusat putaran. Kena ada pusat putaran. Pusat putaran dekat mana? Koordinat dia kat mana yang pegang pusat itu supaya objek ini berputar untuk menghasilkan image. Okay. Ada beberapa cara untuk kamu cari pusat putaran. Okay. Bagaimana kamu menentukan pusat putaran? Okay. Ada beberapa cara, cikgu tunjukkan satu cara saja, iaitu kamu mencari pembahagi dua sama serenjang bagi dua bucu. Okay, cikgu pilih bucu yang sepadan dulu. Bucu Q akan pergi kepada bucu A. Okay, bucu Q akan pergi kepada bucu A. Cikgu ambil pembaris. Ini kita nak cari cara untuk kita nak cari pusat putaran. Okay, sambungkan A dengan Q. Okay, sambungkan A dengan Q. Cikgu sambung. Okay, selesai satu. Tapi kita kena bahagi dua pusat putaran ni. Kena bahagi dua sama serenjang. Serenjang maknanya mesti 90 darjah. Buat satu garis 90 darjah yang bahagi dua antara dua garis ni. Okay, kalau kamu nampak panjang sangat ni, okey, cuba kita padam. Kita padam ni. Ni kita padam. Okay, cikgu buat satu garis yang menyambungkan Q dengan A. Okey, pergi kat sini. Cuba sambungkan Q dengan A ni. Okay. Cikgu sambung Q dengan A saja, jangan panjangkan. Nanti kan kamu confuse pula. Sekejap ya. Okay, Q dengan A sambung. Baik, nampak tak tu garisnya? Baik, sekarang ni bahagi dua sama serenjang garis itu. Garis merah AQ tu. Bahagi dua sama serenjang. Kalau kamu nampak ni, yang ini, okay, bahagi dua sama serenjang betul-betul tengah macam ni. Serenjang serenjang situ. Tegak. Okay. Garis membahagi dua sama serenjang yang dia memotong dua garis merah ni 90 darjah. 90 darjah garis hijau yang pertama. Okay, sekarang ni pilih satu lagi bucu yang sepadan. Okay. Bucu mana yang kamu nak? Bucu. Okay, kita ambil bucu R. Kalau R dia pergi mana? Kalau R dia pergi B kan? Kalau S dengan C? S dengan C pun boleh. Okay, ambil S dengan C. Okay, S dengan C. Okay, cikgu sambung. Pakai garis warna merah. Ni, cikgu sambung. Baik. Lepas tu lukis satu garis lurus yang bahagi dua sama serenjang garis ini. Okey, kamu nampak kan? Kalau sini ada berapa kotak ni? Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ataupun sini 1. Okey. Okey, sini 3, 6. Macam mana kamu nak lukis ni? Okey, bagi dua sama serenjang. Dekat mana kita boleh bagi tengah-tengah ni? 1, 2, 3, 4, 4,5 kan? Macam tu. Okey, 4,5 kan? 1, 2, 3, 4, 4,5 lebih kurang macam tu.
Kita pun buat garis. Betul-betul serenjang macam ni. Garis hijau katanya. Okay. Undo. Kita pakai warna hijau. Macam ni. Garis ini pun garis 90 darjah. Baik, kamu akan dapati kedua-dua garis hijau ni akan bertindih di 36. 36 kat situ. Itu ialah pusat putaran. Pusat putaran untuk antara dua objek dan image ni, yang kecil ni. SRQB dengan ABCD. Pusat putaran dia 36. Itu satu cara satu cara kita nak cari pusat putaran. Okey, pusat putaran dah dapat, arah putaran. Okey, kalau kamu sambungkan pembaris kita ni, okey, antara bucu V dengan D, bucu Q dengan A ke misalnya. Okey, Q dengan A. Okey. Kalau nampak sini bucu ni. Okey, satu. Bucu Q akan pergi dekat bucu mana? A kan? A kan? Bucu A. Nampak tak ni? Okey, yang ni bucu A. Kan 90 darjah tu? Sekejap. Okey, bucu ni. Satu. Bucu Q akan pergi pada bucu A. Dan ini ialah 90 darjah. Kalau kamu nampak ni. Ini ialah 90 darjah. Nampak tak ni? 90 darjah. Dan dia bergerak lawan jam. Bergerak lawan jam. Jadi kamu kena tulis sini arah lawan jam. Okey, pusat putaran dengan pusat putaran 36 arah lawan jam. Kalau putaran kena ada tiga perkara tu. Ni, ada satu lagi. Sudut putaran. Sudut berapa darjah ni? 90 90 darjah. Macam tu. Okey, jadi kalau kamu nak susunkan dengan lebih kemas, jawapannya ialah macam ni. V ialah pembesaran pada pusat 01 dengan faktor skala 1/3. Tadi kita dah buat yang V. Lepas tu U ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 36. Okey, yang ni tadi kita dah jawab. Pusat putaran 36. Baik, sekarang kamu nak cari luas. Luas pondok pemerhatian ABCD. Luas ni okey, 4.5 meter persegi. Baik, hitung luas meter persegi kawasan yang berwarna. Jadi yang ini pun sama juga 4.5 meter persegi. Okey, dah cari. Kamu diminta mencari luas kawasan berwarna ni. Dan soalan diberi luas pondok ni. Luas pondok ni ialah 4.5 meter persegi. Baik. Hitung luas kawasan berwarna bermakna kamu nak cari kawasan PURT tu, PUTR atau PRTU tu. Okey, macam mana caranya? Baik. Sebelum ni kamu dah pernah tengok luas image, yang kecil ni lah luas A, B, C, D sama dengan K kuasa 2 iaitu faktor skala darab dengan luas objek. Objek yang asal ialah kawasan hidupan liar yang besar ni. PRTU. Okey. Jadi luas ABC ni diberi dalam soalan 4.5. K yang kita dah cari tadi faktor skala 1/3 kuasa 2 darab dengan luas PRTU. Luas PRTU tu yang kita nak cari. Okey, PRTU. Baik. Yang ni kalau kamu selesaikan matematik dia 1/3 kuasa 2. Maksudnya 1/3 darab 1/3 ataupun 1/9 darab dengan luas PRTU. Baik, bila kamu nak cari luas PRTU, ini darab bahagi, maknanya kita pindahkan ke sini jadi darab. Jadi luas PRTU sama dengan 9 darab 4.5. Ini kita akan dapat ini tu kita akan dapat okey 40.5 meter persegi. Tetapi kita bukan nak keseluruhan kawasan ni, kita nak kawasan berwarna je. Jadi kamu kena tolak semula dengan 4.5 tadi. Jadi luas kawasan berwarna
luas kawasan berwarna ialah 40.5 tolak semula dengan 4.5 iaitu 36 meter persegi.